Pemakaian pelitup muka tidak lagi diwajibkan di dalam pesawat. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita tengah malam kali ini bersama saya Nur Alis, Aidil Akbar. Saudara, berkuat kuasa serta-merta pelitup separuh muka tidak lagi diwajibkan di dalam pesawat. Tegas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, keputusan dibuat berasaskan risiko dan penambahbaikan dalam teknologi kapal terbang. Pada masa sama, perkara itu diputuskan berdasarkan beban kes COVID-19 dalam negara yang lebih terkawal ketika ini. Menerusi kenyataan, KKM bagaimanapun amat menggalakkan pemakaian pelitup separuh muka bagi individu berisiko seperti demam, batuk dan selsema. Begitu juga individu dengan imuniti rendah dan ibu mengandung. Keperluan pemakaian pelitup separuh muka di dalam pesawat bagaimanapun masih tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi. 7 September lalu, KKM mengumumkan kelonggaran pemakaian pelitup separuh muka di dalam bangunan dan memutuskan pemakaiannya adalah atas pilihan. Dalam perkembangan lain, KKM telah menerima laporan kajian Jabatan Peguam Negara AGC berkaitan cadangan pindahan Akta 309 Kanun Keseksaan. Ia membabitkan moratorium terhadap pendakwaan dan sambitan kesalahan cubaan bunuh diri. Hasil kajian berkenaan akan dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak berkepentingan, antaranya Polis dan Kementerian Dalam Negeri KDN. Seterusnya, KKM akan menyemak semula memorandum berkenaan sebelum dibawa semula ke mesyuarat Jemaah Menteri. Ini kita perlu dapat pandangan daripada pihak Polis dan KDN. Pada waktu saya bawa MJM ni nampak macam KDN tak berapa setuju. Jadi kita tengoklah sama ada mereka boleh dipengaruhi untuk menyokong usaha untuk kita dekriminalisasikan cubaan bunuh diri ni. Sebab saya dengar masa mesyuarat tu pun hujah dia tak berapa kukuh sangatlah bagi pihak saya sebagai Menteri Kesihatan. Keputusan untuk membawa pindaan akta pada sidang Dewan Rakyat akan diputuskan Jemaah Menteri selepas memorandum dibincangkan. Kementerian Pertahanan umum 8 inisiatif dalam memperkasa aspek pendidikan dan membela kebajikan anak anggota Tentera Malaysia ATM dan veteran ATM serta keluarga mereka. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein berkata inisiatif antaranya dilaksanakan menerusi program Derma Siswa Premium dengan kerjasama Yayasan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Ia menawarkan insentif RM5,000 secara sekali bayar kepada anak warga ATM atau veteran ATM yang berjaya melanjutkan pengajian ijazah pertama di 100 universiti terbaik dunia. Turut diumumkan skim penabungan anak-anak ATM rukun kelima yang memberi manfaat kepada lebih 13,000 anak anggota ATM melibatkan kos keseluruhan RM675,000. Ketiga program sentuhan elit SPM menerusi program ini, anak-anak kita yang akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM, kita akan berkolaborasi antara guru dan pakar daripada sekolah berprestasi tinggi dan MRSM yang berpengalaman luas. Program Train and Place, program yang mendapat jalinan kerjasama Yayasan Peneraju, akan dilaksanakan khusus untuk anak-anak warga ATM dan veteran.
Selain itu, program penajaan asasi sastra bersama Uni Razak memberi peluang kepada anak warga ATM dan warga awam MINDEF mengikuti pengajian secara percuma. Inisiatif lain, Anugerah Kecemerlangan Pendidikan ATM, bantuan kemasukan ke IPTA sebanyak RM1,000 dan pemberian komputer riba secara percuma. Beliau melawat kem terendak di Sungai Udang. Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU berperanan penting dalam menambah baik ketersambungan sejagat dan mengurangkan jurang digital dengan kadar segera. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata ITU perlu merapatkan jurang dalam kalangan negara anggota dan serantau. Ia susulan terdapat hampir 3 bilion penduduk dunia tidak mempunyai peluang untuk berhubung. For example, poorer countries or developing countries will be having even more problem as technology advances, because technology also means money, affordability, and unless poorer countries really put their money to invest and to keep pace with technological development, then the people of that particular country will be deprived of the right technology. One is connectivity, but affordability is also important. So I think ITU will have a great challenge to make sure not only all countries get connected, all people have equal access for connectivity. Tambah beliau, ketersambungan kini menjadi sebahagian daripada hak asasi manusia bagi Malaysia. Beliau berkata demikian dalam temu bual eksklusif bersama ecopoliticsnews.com di luar acara persidangan plenipotensiari ITU 2022 di Bucharest, Romania. Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan terus memperkukuh fokus bagi merealisasikan aspirasi ekonomi digital negara. Ia termasuk pembangunan bandar pintar di seluruh negara yang bermula di 8 negeri. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Zahidi Zainul Abidin, ia melibatkan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta bandar utama di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pulau Pinang, Perak, Sabah dan Sarawak. Kerjasama PBT di semua kawasan amat penting. Jadi saya menyerulah kepada pihak PBT untuk memberi kerjasama kepada Telekom Malaysia dalam kita nak merealisasikan bandar pintar ini. Smart City ni dia melibatkan 5G juga. Jadi kita dah beritahu dah, kita utamakan 8 tempat dulu. Mula-mula dulu kita KL dan Lembah Kelang, sekarang 8 tempat. Dan kita akan pergi ke tempat lain kemudian dalam sedekat masa ini. Jelas beliau, projek bandar pintar dilaksanakan di kawasan berpenduduk padat seperti kawasan perindustrian dan kemudian akan diwujudkan di lokasi-lokasi lain. 4 teras utama dititik beratkan untuk mewujudkan ekosistem digital yang inklusif bagi bandar pintar, iaitu kerajaan pintar, ekonomi pintar, masyarakat pintar dan infrastruktur pintar. Beliau bercakap dalam sidang media selepas meninjau reruai TM1 sempena Kongres Bandar Pintar ASEAN 2022 di Ibu Negara. Bajet 2023 diharap berupaya memberi sinergi kepada kegiatan ekonomi melalui kemudahan infrastruktur fizikal, material dan spiritual. Malah diharap dapat mengurangkan tekanan kenaikan harga barangan yang menjadi cabaran besar kepada rakyat. Saya harapkan bajet kali ini kan membawa pada kita ke arah maksudnya belanjawan kita ni yang lebih baiklah kan, harga tu biarlah maintain elok apa semua kan, jangan ada yang naik. So bila ada satu-satu barang yang naik tu, benda lain yang akan naik sama kan. Selama ni kan kerajaan banyak bantu kita kan, ada subsidi minyak apa semua. Alhamdulillah lah ada daripada subsidi minyak apa semua. Walaupun tepung tak ada, minyak ada, alhamdulillah. Macam itulah harapan kita supaya kerajaan tu berusaha lah untuk kerajaan, untuk rakyat kita apa semua kan. Untuk menjaga rakyat kita. Tapi kerajaan memanglah dia mencari apa yang rakyat perlu dan bantu apa yang rakyat nak.
Harapan saya semoga supaya kerajaan menambah baikkan yang pasal peniaga-peniaga ni lah. Kan, sebab peniaga-peniaga sekarang pun makin lama makin teruk sebab harga barang pun mahal. Jadi kita minta kerajaan pantau lah. Saya harap dapat membantu rakyat miskin lagi lah supaya dapat hidup sama rata kan. Tak ada susah sangat. Sekarang ni macam barang-barang mahal. So tak ada yang siapa yang membantulah kan. Ada bantu tapi tak cukup. Bantuan tu saya rasa tak perlu lagi. Cuma yang perlu tu harga ni dikontrol. Kontrol harga barang-barang ni jangan naik sangat lampau-lampau kan. Jadi orang susah lah. Sementara itu, golongan wanita berharap lebih banyak usaha perkasa wanita bakal diberi perhatian melalui bajet 2023. Ini termasuk usaha drastik mengangkat dan mengiktiraf kedudukan serta sumbangan wanita secara saksama, setaraf dengan potensi mereka. Peningkatan tahap pendidikan, peluang pekerjaan dan perubahan sosio budaya juga membolehkan wanita bergerak progresif dan berdaya saing. Antara cara-cara untuk meningkatkan kualiti hidup wanita, kerajaan adalah memperbanyakkan kursus untuk kaum wanita, tingkatkan juga pengambilan wanita dalam sektor awam dan swasta, tingkatkan pelantikan wanita dalam ahli Dewan Negara dan wujudkanlah juga bantuan-bantuan seperti Aisuri. Membantu kami sebagai orang yang mencari rezeki lah macam saya dan suami supaya dapat menampung perbelanjaan kami seisi keluarga dan juga persekolahan anak-anak lah. Mungkin bantuan-bantuan khusus untuk wanita supaya dapat membantulah lagi-lagi untuk yang ibu tunggal sebab dia banyak kos sampingan kan. Tenaga Nasional Berhad TNB menjangkakan pertambahan kuota tarif elektrik hijau GET yang akan dibuat secara tahunan pada tahun hadapan. Ketua Pegawai Retail TNB, Datuk Megat Jalaluddin Megat Hassan berkata ia berdasarkan permintaan tinggi tahun ini menyaksikan kuota berjaya dipenuhi dalam tempoh hanya beberapa bulan. Dan kita menjangkakan tahun depan jumlahnya akan bertambah. Disebabkan pada masa sekarang pun kita sedang membina large-scale solar dan insyaAllah pada tahun depan large-scale solar ini boleh beroperasi. Jadi kita mempunyai peluang untuk memberikan green energy tariff ini kepada pengguna. Tidak mendedahkan lebih lanjut mengenai tambahan kuota tersebut, beliau yakin GET mampu memperoleh permintaan 50% lebih tinggi daripada jumlah ditawarkan tahun ini. Beliau berkata demikian selepas Majlis Inisiatif Hijau SP Setia Berhad bersama TNB. Saudara, Maybank akan beralih sepenuhnya kepada kaedah pengesahan lebih selamat melalui Secure to You menjelang Jun 2023. Peralihan itu melibatkan aktiviti atau transaksi dalam talian berkaitan pembukaan akaun, pemindahan dana dan pembayaran serta perubahan kepada maklumat peribadi dan tetapan akaun. Ketika ini, Maybank hanya membenarkan Secure to You untuk satu peranti bagi setiap pemegang akaun. Ia meminimumkan kemungkinan butiran perbankan dalam talian pelanggan digunakan pihak ketiga. Maybank turut memaklumkan pelanggan melalui SMS, push notification dan email apabila Secure to You didaftarkan pada peranti baharu. Talian 24 jam disediakan khusus untuk pelanggan melaporkan insiden penipuan keuangan. Pelanggan juga boleh menghubungi talian perkhidmatan pelanggan Maybank seperti tertera. Pusat pelancongan Jambox @Nilai jadi tarikan terbaru Negeri Sembilan. Ia beroperasi dengan pelaksanaan sistem tanpa tunai bagi menyokong inisiatif pelancongan pintar. Wartawan Nur Zuhairah Muhammad Zamri ada butirannya. Produk pelancongan terbaru di Malaysia, Jambox @Nilai, telah dibuka secara berperingkat. Dengan tema Wow Malaysia, ia pasti menjanjikan keunikan buat pengunjung yang datang.
inisiatif pelancongan pintar bakal mengubah lanskap industri pelancongan negara selaras revolusi perindustrian keempat yang menyaksikan pertumbuhan didorong oleh pertukaran data yang tinggi serta kemajuan teknologi. Justeru, pemain industri perlu mewujudkan ekosistem pelancongan digital dalam operasi masing-masing. Pasar Malam Kebudayaan Simbolik Malaysia ini menampilkan konsep moden dan berteknologi tinggi selain diiktiraf sebagai pasar malam paling besar tanpa tunai di Malaysia. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berpandangan proses digitalisasi merupakan norma baharu terutama sejak pandemik COVID-19 melanda dunia. Beliau optimis proses transaksi tanpa tunai yang diamalkan secara tidak langsung menyokong inisiatif pelancongan pintar. Inilah era orang gunakan cashless payment juga. Jadi saya percaya dan yakin bahawa dengan apa yang diamalkan di Gembox at Nilai ini, ianya juga menjadi satu era yang boleh menggalakkan terutama sekali orang muda untuk menggunakan digitalisasi ini sebagai satu perkara yang biasa sudah. Jadi sama-sama kita menyokong usaha itulah. Kita mengalu-alukan kedatangan pelancong dari luar negara setelah mengambil kira lokasi kita yang amat berhampiran dengan KLIA. Gateway to Malaysia akan melalui Nilai untuk ke Kuala Lumpur dan untuk ke selatan. Begitu juga pelancong yang datang daripada selatan, daripada Singapura dan seterusnya akan pasti melalui highway Nilai ini, dan kesempatan ini kita ambil untuk menerima mereka di sini, insya-Allah. Konsep Wang Malaysia yang diterapkan di Gembox at Nilai bertujuan menonjolkan keunikan barangan dan budaya tempatan dari seluruh negara di bawah satu bumbung. Malah, lebih 100 aktiviti kebudayaan akan dianjurkan dari semasa ke semasa. So, yang unsur Wow Malaysia itu, kita nak bawa setiap pengunjung. Setelah mengunjung Gembox, mereka akan dapat tahu adat ataupun budaya, makanan, minuman dan apa-apa uniqueness yang mewakili setiap negeri. So, terutamanya untuk pengunjung-pengunjung asing. Gembox at Nilai dijangka beroperasi sepenuhnya sebelum akhir tahun ini. Zuhairah Muhammad Zamri, RTM. Masih bersama Berita Tengah Malam. Kerajaan tidak akan berkompromi dengan madrasah yang melakukan penderaan terhadap penghuninya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata tindakan sewajarnya akan diambil sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang. Perlu diambil tindakan undang-undang dengan tegas supaya memberi pengajaran kepada orang lain jangan melakukan perkara tersebut menyebabkan rosaknya imej agama. Mungkin kadang-kadang kes berlaku tu kes yang satu kes je. Sedangkan banyak lagi sekolah-sekolah lain banyak menyumbang benda-benda yang baik untuk membangunkan insan, bangun manusia yang terbaik. Walau bagaimanapun jangan kerana nilai setitik habis susu sebelanga rosak semua. Orang ramai disaran membuat laporan kepada pihak berkuasa agama negeri sekiranya terdapat kes penderaan. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program Naik Taraf Surau Al-Faizin dan Tazkirah Maulidur Rasul di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Menteri Cangkat Jering. Ini pula susulan kes seorang wanita berpakaian ihram ketika menunaikan umrah di Tanah Suci Ogos lalu. Jabatan Agama Islam Perak telah mengambil tindakan di luar mahkamah. Pelaku diberi khidmat kaunseling selain diingatkan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Pihak negeri Perak ada cara tersendiri bagaimana nak menangani orang-orang yang seumpama ini. Ya, ada perkara dan tidak semestinya
dalam kita mencegah, dalam kita menghalang sesuatu, tidak semestinya dengan bersifat satu hukuman, tangkap, denda, dera. Ada kaedah-kaedah lain yang boleh kita buat. Walaupun dia melakukan bukan dalam Malaysia, di luar negara, alhamdulillah kita telah panggil dia. Dan dia telah memberikan kerjasama yang amat baik. Beliau bercakap kepada media pada Karnival Pendidikan Islam sepanjang hayat di Institut Tadbiran Islam Negeri Perak di Ipoh. Perbicaraan kes berkaitan One Malaysia Development Berhad One MDB. Seorang pegawai bank memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sejumlah 2.23 bilion ringgit telah dimasukkan ke dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak dari 2011 hingga 2013 oleh 3 pihak. Ia termasuk 2 syarikat yang dikaitkan dengan ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Jo atau JOLO. Saksi ke-38, Ketua Pasaran Modal Perbankan Persendirian M-Bank Yap Wai Kiat, 57 tahun berkata kedua-dua syarikat itu, Blackstone Asia Real Estate Partners dan Tenor Finance Corporation, telah mendepositkan 2.2 bilion ringgit ke dalam akaun bekas Perdana Menteri itu yang berakhir dengan nombor 694 melalui 11 transaksi pada tahun 2012 dan 2013. Selain syarikat itu, 60.6 juta ringgit turut diterima daripada putera Faisal bin Turki Bandar Al Saud melalui 2 transaksi pada Februari dan Jun 2011. Yap yang terlibat dalam sebut harga kadar pertukaran asing bagi kiriman wang masuk atau keluar pada ketika itu berkata beliau telah diarahkan pengurus perhubungan M-Bank yang mengendali akaun Najib, Joanna Yu Ging Ping, untuk membantu dalam perkara berkaitan pertukaran asing di bawah bahagian pasaran untuk akaun tersebut. Datuk Seri Najib berdepan 4 pertuduhan menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh rasuah berjumlah 2.3 bilion ringgit daripada dana 1MDB Funds dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira bersambung esok. Seorang penjaga stor yang juga orang kurang upaya OKU dihadapkan ke Mahkamah Session Kulim atas pertuduhan menyebabkan kematian seorang guru di Permatang Damar Laut bayan lepas Pulau Pinang pada Julai lalu. S. Jela Theswaran, 37 tahun, hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Mirza Muhammad. Mengikut kertas pertuduhan, Jela Theswaran didakwa dengan niat mencetus bencana hingga menyebabkan kematian mangsa N. Kumar, 54 tahun, di Pondok Batu Belakang, sebuah rumah di Permatang Damar Laut, bayan lepas Pulau Pinang, antara jam 4.30 petang 27 Julai, 9.50 pagi 28 Julai lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 304(A) Kanun Kesiksaan yang jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 30 tahun dan denda. Dalam kejadian 28 Julai lalu, seorang guru lelaki dilaporkan meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan di Hospital Kulim. Bagaimanapun, kematian guru pendidikan moral sebuah sekolah di Pulau Pinang itu menimbulkan keraguan selepas dibawa 3 lelaki ke hospital terbabit pada 9.15 malam. Sindiket curi motosikal di sekitar Lembah Kelang didalangi geng Amir tumpas sekaligus menyelesaikan 10 kes kecurian iaitu 6 di Sentul dan 4 di Gombak. 6 buah motosikal pelbagai jenama dengan anggaran nilai RM60,000 turut ditemui. Ketua Polis Daerah Sentul, Assistant Commissioner Beh Eng Lai berkata 6 suspek berusia 26 hingga 35 ditahan di beberapa lokasi berasingan di Kuala Lumpur dan Selangor menerusi op ronda pada 20 September lalu. Selain itu, beberapa komponen motosikal, 1 unit mesin pemotong besi, 2 unit mesin drill, 3 unit mesin grinder dan 2 mesin hacker disyaki digunakan untuk mencuri motosikal turut dirampas dalam serbuan tersebut. Jadi hasil siasatan pihak polis mendapati modus operandi sindiket ini
didalangi oleh 4 lelaki warga tempatan yang diketuai oleh seorang suspek yang dikenali sebagai Amir. Hasil siasatan motosikal curi akan diubah suai sebelum dijual antara RM2,000 hingga RM5,000. Suspek turut menjual komponen motosikal yang dicuri dengan anggaran RM50 hingga RM4,000 bergantung kepada permintaan. Kesemua suspek mempunyai pelbagai rekod jenayah lampau. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkenaan sindiket curi motosikal diminta menghubungi bilik gerakan IPD Sentol di talian 03 404 8222. Lagi sindiket curi motosikal di Kuching, Sarawak, polis berjaya menumpaskan geng apik setan menerusi op lejang khas. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching ACP Asmo Bajah, 4 anggota sindiket ditangkap dalam serbuan pada 20 September lalu. Tangkapan melibatkan kesemua ahli sindiket yang merupakan lelaki warga tempatan berusia 21 hingga 40 tahun. 3 buah motosikal dan sebuah van yang dimiliki sebuah syarikat swasta di mana salah seorang suspek bekerja turut dirampas. Hasil siasatan, kesemua suspek mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah dan curi. ACP Asmon mendedahkan geng tersebut terlibat sekurang-kurangnya 15 kes curi motosikal sejak awal tahun ini dengan anggaran nilai kecurian RM60,000. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Sukan kita beralih ke bola sepak. Ketua Jurulatih Baharu Selangor FC Tan Cheng Ho mahu menerapkan falsafah permainan moden bagi mengembalikan semula imej dan reputasi The Red Giants yang tercalar sebelum ini. Bagaimanapun, Cheng Ho mengakui ia bukan tugas yang mudah dan berharap kesemua pemain Selangor dapat menyesuaikan diri dengan gaya permainan tersebut secepat mungkin. Dalam masa yang terdekat memang bukan mudah untuk pemain terapkan atau absorb suasana permainan tersebut, tetapi saya rasa dengan latihan yang kesungguhan dan komitmen yang ditunjukkan, walaupun saya nampak hari yang kedua pemain-pemain ini menunjukkan satu semangat juang yang tinggi, itulah. Cheng Ho ditemui selepas mengendalikan sesi latihan Selangor FC di Shah Alam sebagai persiapan menentang Melaka United Sabtu ini. Bekas pengendali Harimau Malaya itu turut menjelaskan Selangor memiliki ramai pemain muda yang berbakat dan berpotensi digilap menjadi pemain berkualiti pada masa hadapan. Sasarannya ketika ini ialah membawa juara Piala Malaysia 33 kali itu beraksi dalam kempen Piala AFC. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.